Mari sama-sama kita berdoa. 我们同心祷告。 Sungguh Bapa, ini kerinduan kami. Kami rindu untuk hadir di tengah-tengah bait-Mu, di rumah-Mu ini ya Bapa. Daripada 1000 hari kami ada di tempat yang lain. Biarlah Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang kudus boleh menyertai kami, kuasai kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan Engkau juga boleh hadir, kuasai kami setiap pribadi yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Sehingga kami boleh fokus dan belajar kebenaran tentang firman-Mu. Biarlah kerinduan ini boleh memenuhi semua pergumulan kami, semua kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 神所爱的弟兄姊妹们平安。 Ya, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan dari satu ayat yang sudah cukup sering kita dengar. 今天我们要从上帝的话语，就是我们很熟悉的一个经文，来学习神的话。 Yaitu dari Mazmur 42 ayat 2, saya akan bacakan bahasa Indonesia, nanti penerjemah akan bacakan dalam bahasa Mandarin. 就是起自于在诗篇第42篇第2节，我们先用中文来读。 Ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. 神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang kukasihi, 神所爱的弟兄姊妹们， ada satu hal yang sangat menarik tentang kehidupan rohani kita. 在我们的属灵生活上有一个很有趣的事件。 Tanpa kita sadari, seringkali tubuh kita ini berjalan ketika kita merasa baik-baik saja atau kita merasa kuat. 当我们感觉到我们的身体还强壮的时候，我们还能够继续的奔跑。 Ketika kita merasa sehat, kita tidak merasakan kita butuh apapun, tapi kita bisa melakukan segala sesuatunya. 当我们感觉到我们还健康的时候，我们仍然能够做任何的事情，也感觉到不需要任何事情。 Dan kita bisa dengan bernyanyi, memuji Tuhan dengan mulut kita. 而且我们能够用我们的嘴唇来赞美上帝。 Mungkin juga di antara kita ketika kita bernyanyi seperti tadi, kita bisa mengangkat tangan kita bisa berdoa, menunjukkan sepertinya kita begitu rohani sekali. 可能有的时候，我们好像刚才我们唱诗的时候，我们也是能够举起我们的双手来赞美神。 Kita sepertinya begitu menikmati lagu-lagu tersebut. 我们几乎好像那么的享受那个诗歌。 Tetapi ketika kita melihat lebih jauh ke dalam hati kita, 但是如果我们在检查、看更深入，在我们的心里面， ternyata ada sesuatu yang kering di dalamnya. 原来在我们的内心深处有一个枯干。 Banyak orang yang tahu tentang ayat-ayat firman Tuhan. 有很多的人，他们很了解上帝的话语。 Mungkin di antara kita ada yang banyak menghafalkan doa-doa. 可能在我们当中也有一些人能够背负上帝的经文。 Banyak juga di antara kita mungkin yang sangat rajin datang beribadah dalam setiap ibadah yang ada, tidak pernah absen. 可能也是有一些弟兄姊妹，他从来没有缺席过，在任何的团契中，他也没有缺席过。 Namun ketika pulang, ada ruang yang kosong di dalam hati, seolah-olah ada sesuatu yang belum menyentuh di 但 dalam. 是当我们回去的时候，我们在我们的心里深处感觉到有一个空间还没有被上帝触摸的。 Saya nggak tahu apakah hal yang demikian Bapak Ibu pernah merasakannya. 我不晓得弟兄姐妹也曾经有这样的感受。 Jika Bapak Ibu pernah merasakan hal yang demikian, 如果你们曾经有这样的感受的话， maka firman hari ini dia bukan menegur kita, tapi firman hari ini adalah ingin memeluk kita. 那就是今天的话语今天上帝的话语不是正在责备我们，而是正在拥抱我们。 Melalui Mazmur 42 ini Tuhan membuka jendela hati seorang pemazmur yang mengalami hal yang serupa yang pernah kita alami. 借着这诗篇第42篇，上帝开启了一个有相似他经过的这个经验，就是这个诗人的他的心里的那个窗。 Dan kita akan melihat bagaimana kesaksian pemazmur ini
di mana pemazmur ini juga mengajarkan kepada kita untuk belajar tentang bagaimana berdoa yang bertumbuh dari iman yang jujur. 而且借着他的见证，这个诗人也教导我们如何的用一个诚实的心灵来祷告。 Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 神所爱的弟兄姊妹们， pemazmur membuka dengan sebuah gambaran yang kuat. 这个诗人他用以一个画面来开启这一篇。 Dia di sana dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. 他就是说，就是如鹿切慕溪水。 Ini kelihatan seperti begitu puitis dan begitu indah bahasa ini. 看起来这个就好像个很完美、很优美的那个诗， Tapi sebenarnya ini bukan hanya bahasa yang puitis yang indah saja. 但这不仅仅是一个优美的诗， Ini adalah gambaran tentang kebutuhan yang mendesak. 但这就是一个紧急的那个需求的那个写照。 Kita lihat rusa yang kehausan itu tidak mencari tempat berteduh lebih dahulu. 我们看到这一只鹿，它虽然正在饥渴，但是它没有正在寻找那个腹壁所， Ia tidak mencari rumput lebih dahulu. 它也没有先去寻找那个草。 Tapi apa yang dicari oleh rusa yang kehausan tersebut? 但是这一只鹿，它正在寻找什么呢？ Ia hanya mencari air. 它只是正在寻找水， Karena ia haus. 因为它饥渴了。 Ketika ditawarkan makanan seenak apapun dia pasti tolak. 如果我们邀请他吃任何的东西，他肯定是拒绝的， Karena yang butuh kan adalah air. 因为他所需要的就是水， Karena dia tahu tanpa air ia tidak akan bisa bertahan hidup. 因为他知道他缺少了水，他仍然不会继续的活下去。 Lalu kita lihat selanjutnya pemazmur berkata, 接着我们看诗人怎样说呢？ demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. 神啊，我的心切慕你。 Inilah ungkapan yang sangat sederhana namun sangat dalam artinya. 这一句话是那么的简单，但是是那么的深刻。 Artinya pemazmur ingin mengatakan bahwa tanpa Tuhan jiwanya kering. 几乎这个诗人是很想说，没有上帝，我的心灵是枯干的。 Bahwa tanpa Tuhan ia tidak akan sanggup bertahan, tidak akan sanggup untuk melangkah melanjutkan kehidupan 也 ini. 就是说，没有了上帝，他仍然他不会直接的行走。 Dari gambaran yang sederhana kita bisa mulai memahami 从这个很简单的这个画面，我们能够体验到 bahwa doa yang sejati lahir dari kerinduan yang nyata. 一个真诚的那个祷告是来自一个正确的那个渴望， Dan kerinduan nyata itu tumbuh dari iman yang jujur. 而且这个正确的渴望呢，就是源于这一个真实的信心。 Mari kita lihat apa yang diajarkan pemazmur kepada kita hari ini. 让我们来看，今天诗人要教导我们什么呢？ Mazmur 42 kita lihat tidak ditulis ketika pemazmur tersebut sedang berada di masa-masa yang mudah. 诗篇第42篇不是在一个诗人在一个安逸的地方写下来的， Tapi Mazmur 42 ini ditulis saat hati daripada pemazmur ini merasa tertekan, dia merasa sangat gelisah dan dia merasa sangat jauh daripada Tuhan. 但是这个诗篇是在这个诗人当他在一个很压抑的那个情况，很忧虑，甚至他感觉到离开了上帝这个情况之下写下来的。 Dan bahkan pemazmur ini berkata bahwa air matanya menjadi makanannya siang dan malam. 甚至诗人说，昼夜那个眼泪成为他的饮食。 Ini artinya ia tidak menutupi keadaannya. 意思就是说，他没有掩盖他自己的情况。 Pemazmur tidak berpura-pura bahwa dia kuat. 这个诗人他也没有装作他很坚强。 Tapi dari sini kita lihat bahwa pemazmur itu datang kepada Tuhan apa adanya dengan hati yang terbuka. 但是这里所说的这个诗人，他来到上帝的面前，就是他以自己坦然的心，敞开自己的心来到上帝的面前。 Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kita belajar sesuatu yang indah daripada Mazmur 42 ini yang ditulis oleh 弟兄姊妹 pemazmur 们， ini. 在这里我们能够学到，从诗篇第42篇，我们能够学到一个很好的一个榜样。 Yaitu iman yang sungguh bukan tentang selalu terlihat bahwa kita ini kuat. 这就是一个坚定的信心，并不是仍然看到我们是坚强的一面， Tetapi adalah berani tentang bagaimana kita berani datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan terbuka.
但是就是我们能够以一个坦然的心来到上帝的面前。 Dan kita bisa lihat bahwa dari kejujuran seperti pemazmur inilah doa itu mulai bertumbuh. 因此，如果在我们诚恳的这个一个心，我们能够看到我们的祷告就能够成长。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹们， seringkali kita tanpa sadar kita membawa sebuah pola pikir yang demikian. 通常我们都会有一个思想， Yaitu kita selalu berkata bahwa hati kita harus tenang dulu, hati ini harus benar dulu, hidup saya harus benar dulu, barulah aku pantas untuk datang berdoa. 我们有的时候都会想，当我的心灵稳定了之后，我的生活已经真实的时候，我才是配得来到上帝的面前来祷告。 Tapi kita lihat bahwa Alkitab justru membalik cara berpikir yang demikian. 但是圣经恰恰的是相反的， Tuhan tidak pernah menunggu kita sempurna dulu baru mendengarkan doa kita. 上帝并没有等待我们完全之后才是来聆听我们的祷告。 Tapi kita bisa melihat seperti yang dialami oleh pemazmur, ketika ia lemah, ketika ia bingung, ketika ia berantakan, dia lihat bahwa Tuhan tetap membuka telinganya dan hatinya. 但是我们在诗篇第42篇，我们看到诗人是以一个破碎的心灵来到上帝的面前，上帝仍然聆听他的真诚的心。 Tuhan tidak pernah melihat bagaimana keadaanmu saat ini. Bagaimana keadaan? Tuhan tidak pernah melihat bagaimana keadaanmu saat ini. 上帝并没有看我们的情况现在是如何， Tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hatimu. 但是上帝是看我们的内心深处。 Tuhan hanya ingin melihat kejujuranmu. 上帝只是呢要看到你的真诚。 Ketika kebenaran ini kita pegang Bapak Ibu, 当我们抓住这个真理的时候， maka kita akan mulai mengerti dan melihat satu hal yang penting. 我们会了解、很明白意量是很重要的事。 Bahwa Tuhan tidak sedang menilai indahnya kalimat atau kata-kata doa yang kita ucapkan. 上帝并不是正在评论一个优美的祷告词， Melainkan Tuhan menyambut hati yang mau datang kepadanya dengan apa adanya. 但是上帝要悦纳、要接纳、要欢迎我们用敞开的心，用一个真诚的心来到他的面前。 Kita akan melihat kebenaran firman ini yang kedua. 我们要看这个真理，第二个真理， Yaitu Tuhan tidak menuntut doa yang sempurna. 上帝不要求一个完美的那个祷告。 Seringkali ketika saya mendengar, ayo berdoa, banyak orang menolak, tunggu, wah bihau tahu kau. 通常我们邀请一个人祷告的时候，他说我不会祷告。 Banyak orang juga yang berkata dalam hatinya, saya harus tenang dulu, saya baru bisa berdoa. Saya harus kuat dulu, saya baru bisa datang kepada Tuhan. Atau dalam hatinya dia berkata, saya harus punya kata-kata, wah harus kelihatan rohani dulu, baru saya bisa datang kepada 很 Tuhan. 多人他就会想，当我安静的时候，我才是要祷告；当我有那个属灵的话语的时候，我才是会祷告； Namun 当 kita 我 lihat 坚强的时候，我才是会祷告。 Namun kita lihat Mazmur 42 menunjukkan sesuatu yang berbeda. 但是我们看在诗篇第42篇展现了一个与众不同的点。 Kita bisa lihat bahwa pemazmur datang kepada Tuhan dengan hati yang kacau. Dan kita lihat bahwa Tuhan tidak menolaknya. 我们看诗人在诗篇第42篇，他以一个破碎的心灵来到上帝的面前，但是上帝仍然没有拒绝他。 Sekali lagi teman-teman, Tuhan tidak pernah mencari kalimat doa yang indah, tapi ia mencari hati yang jujur dan terbuka. 再一次的，我重复，上帝并没有正在寻找一个优美的祷告词，但是上帝正在寻找一个真正有敞开来到他的心。 Inilah rahasia doa Bapak Ibu. 这就是祷告的奥秘。 Lebih baik kita doa dengan yang sederhana sekali, tapi hati kita jujur pada Tuhan. 我们用一个简单和诚实的祷告来到上帝的面前， Daripada doa kita panjang, terdengar manis, tapi sebenarnya hati kita jauh daripada Tuhan. 好比一个言不由衷的那个长篇大论的祷告，但是我们是远离了上帝。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 神所爱的弟兄姊妹们， tanpa kita sadari, 我们不知不觉中， di tengah-tengah doa yang sederhana dan jujur itu, 在我们简单和诚实的祷告中， Tuhan sebenarnya sedang menumbuhkan iman kita secara pelan-pelan. 上帝渐渐的建立我们的信心。 Doa yang jujur
一个 itu 诚 akan 实 menumbuhkan iman kita. 一个诚实的祷告会成长，使我们的祷告成长。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 神所爱的弟兄姊妹们， coba kita dengarkan sebentar suara hati daripada pemazmur ini. 让我们来聆听这个诗人的心声。 Pemazmur datang kepada Tuhan, dia datang dengan keluhan. 这个诗人来到上帝的面前，他是以叹息的心来到神的面前。 Dia datang kepada Tuhan, dia mencurahkan seluruh isi hatinya dengan apa adanya. 他是把他所的一切的那个心声倾诉在上帝的面前。 Dan di tengah-tengah pergumulannya ini, ia berbicara kepada jiwanya sendiri. 在他的那个挣扎之中，他跟他的灵魂说话。 Dia mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? 他说 Berharaplah kepada Allah. 他说：“我的心啊，你为何忧闷？应当仰望上帝。” Ketika pemazmur berkata demikian, 当这个诗人这样的说， perlahan-lahan nada hatinya mulai berubah. 他的心态渐渐的改变了。 Yang tadinya dia terasa berat, mulai terasa lebih ringan. 之前他感到很沉重的，现在他感觉到很轻松。 Yang tadi dia merasa gelap, tapi sekarang dia bisa mulai melihat setitik cahaya. 之前他看到的是一束很黑暗，但是现在他找到了一束光。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 神所爱的弟兄姊妹们， inilah yang sering terjadi ketika kita berdoa dengan jujur. 如果我们真实的祷告，我们就会发生这样的事。 Jadi doa itu bukan hanya sekedar tempat kita untuk menumpahkan beban kita, 因此，祷告并不是我们卸下重担的地方， tapi doa itu sebenarnya adalah saat di mana Tuhan mulai menyentuh kembali hati kita. 但是其实祷告就是上帝再次的触动我们每个人的心。 Ketika kita datang dengan iman yang kecil dan rapuh di dalam doa, 当我们来到上帝的面前，以一个破碎的心灵和微小的信心的时候， yakinlah Bapak Ibu, kita akan bangkit dari doa tersebut. 请你相信，我们肯定从我们的祷告中站起来， Ada iman yang akan mulai tumbuh di dalam diri kita. 在我们心里面肯定有一个信心会成长。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姊妹们， iman yang jujur seperti ini bukan hanya bisa kita baca dalam kisah di dalam Alkitab saja. 真实的信心不仅仅是在我们好像在圣经读过， Iman yang demikian itu juga nyata di dalam kehidupan kita hari 但是 ini. 这样子的信心也是真实的体现在人的生活当中。 Ada orang yang ketika jiwanya haus, 有的人在他的心灵饥渴的时候， berani datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, 他们能够坦然无惧的敞开他们的心灵来到上帝的面前。 dan melalui perjumpaan itu hidupnya dipulihkan. 借助这样的会面，他们的心、他们的生活被塑造。 Tapi kita juga bisa lihat ada juga orang yang merasakan haus yang sama, 但是有的人他们会感觉到同样的饥渴， tapi memilih cara kepenuhan di tempat yang tidak pernah benar-benar bisa memuaskan dia. 但是他们却选择了在那些地方永远不能够给他们得到满足的地方，正在寻求圆满。 Ia mencari di luar Tuhan 他就是在上帝以外寻找， dan dia tidak pernah benar-benar dipuaskan. 他仍然没有得到那个满足。 Ada dua respon, 有两个回应， ada dua perjalanan hidup yang bisa kita lihat, 我们也是能够看到有两个人生的道路， dan keduanya yang memiliki akhir yang berbeda. 这两个有不同的结局。 Saya akan memberikan contohnya dalam dua kisah nyata ini. 我要给两个真实的例子。 Ada seorang tokoh yang bernama Hannah Branche. 有一个人物叫 Hannah Branche， Hannah Branche di usia yang muda dia mengalami depresi yang sangat berat. 在他年轻的时候，他患上了一个严重的忧郁症。 Dalam masa pertumbuhan remaja sampai dia menjadi seorang pemudi, dia selalu mencari jati dirinya dan ia merasa kosong, dia merasa tidak berarti dan dia merasa sendirian. 在他年少的时候，他感觉到他一直寻找自己的那个地位，他仍然一直感觉到自己很虚空。 Dan jujur saya mau katakan saat ini banyak anak muda yang mengalami hal yang demikian. 其实现代的年轻人也遭受到同样的情况。 Ketika dalam masa pencarian ia merasa kosong, ia merasa tidak berarti, dia merasa sendirian di dalam dunia 当 ini. 他寻找自我的时候，他会感觉到虚空。 Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Hannah Branche. 但是我们看汉娜，她接下来做什么呢？ Ketika dia mengalami hal demikian, ia mencoba untuk berdoa.
当他遇到这样的情况的时候，他开始学习祷 Tapi 告。 ketika dia mau berdoa, ia tidak sanggup merangkai kata-kata bagaimana dia harus berbicara kepada Tuhan. 但是当他要祷告的时候，他无法用一个美丽的词向上帝祷告， Dia nggak tahu harus berbicara apa sama Tuhan. 他不知道要向上帝说些什么。 Lalu ia menulis sebuah surat yang sederhana. 然而，他就写下一个很简单的书信。 Surat ini dia tujukan kepada Tuhan. 这信是指向给予上帝， Di surat ini dia tulis demikian. 他是这样子的写： Tuhan, 神啊， aku merasa kosong. 我感觉到很虚空， Aku tidak tahu apa engkau mendengar. 我不晓得你是否有听见， Tapi aku lelah menyimpan hal ini di dalam diriku, di dalam kesendirianku. 但是我在我自己本身，我自己承担这一切，我感觉到很疲惫。 Bapak Ibu, kita lihat ini bukan kalimat yang indah. 弟兄姊妹们，我们看这个不是一个很优美的词， Dan apa surat yang ditulis ini juga bukan sebuah kalimat yang rohani. 这一封书信写的也不是用那个属灵的词语， Tapi ini adalah ungkapan hatinya yang jujur, dia ungkapkan kepada Tuhan. 但是就是他真诚的心声向上帝倾诉。 Dia hanya punya sebuah hati yang jujur. Tahu. Tuhan, tolong aku. 他有一个诚恳的心、真诚的心向上帝呼求。 Aku kosong. 上帝啊，帮助我，我感觉到虚空， Aku tidak tahu apa engkau mendengar atau tidak. 我不晓得你是否有听见吗？ Aku capek Tuhan. 我很疲惫啊，上帝。 Teman-teman, 亲爱的 justru 弟 dengan 兄姐 cara 妹， yang sederhana ini, dari kejujuran itulah Tuhan mulai bekerja. 就是借助他很简单的这个方式，上帝开始动工了。 Ketika Hana membaca kembali suratnya, 当汉娜她在读回她在阅读她自己所写的信， lalu ia mulai menulis surat-surat penguatan bagi orang-orang lain yang terluka. 她就开始写那个坚固的信给那些受伤的人。 Dia mulai sebuah pelayanan yang kecil, 她以一个小小的侍奉开始， melalui kalimat-kalimat yang sederhana yang dia tulis, itu mulai bisa menguatkan orang-orang, bahkan ribuan orang di berbagai negara. 借助很简单的词，她就写下一个很坚固的那个信，来帮助在世界上各地上千万的人。 Apa yang dilakukan oleh Hana Blecher, dia tidak mulai dengan iman yang besar. 汉娜所做的，她不是以一个很极大的信心来开始， Tapi Hana Blecher memulai dengan sebuah iman yang jujur. 但是她以一个真诚的信心来开始。 Dan Tuhan menumbuhkan doanya Hana itu menjadi berkat. 因此，上帝把她的祷告成为一个祝福， Karena suratnya itu adalah sebuah surat kejujuran yang tidak ada kata-kata yang manis, tapi ungkapan hatinya. 因为那一封信是她是真诚的，从她心里发出的那一个呼 Dan 喊。 akhirnya Tuhan memakai Hana Blecher itu menjadi seorang yang menguatkan banyak orang melalui surat-suratnya yang singkat ini. 因此，上帝使用她所写的那个简单的书信来兼顾受伤的人，兼顾很多的人。 Orang yang kedua kita lihat pasti kita kenal. 我们来看第二个人物，我们肯定认识的， Siapa Bapak Ibu? 他是谁呢？ Kalau seusia saya atau yang lebih senior dari saya pasti kenal. 如果以我跟我同等的年龄，或者是比我更长辈的，肯定是认识他。 Dia adalah seorang penyanyi rock yang begitu terkenal, namanya siapa? Elvis Presley. 他是一个歌星，就是名叫 Elvis Presley。 Bapak Ibu tahu Elvis Presley ini ketika dia kecil dia bertumbuh juga di dalam gereja. 你们是否知道他这个 Elvis 他小的时候，他也是在教会成长。 Elvis Presley juga mengenal lagu-lagu rohani sejak dia kecil. 他从小他也认识到诗歌， Ia juga sering menyanyikan puji-pujian lagu-lagu pujian 他 di 也经 gereja. 常唱诗。 Namun ketika dia dewasa dan ketika dia mulai dikenal orang dan dia mulai menjadi terkenal, 但是当他成长之后，当他长大之后，他已经出名了之后， dan ketenaran itu mulai menguasai dirinya, 而且那个名义已经掌握了他自己 ia 的 mulai 人生。 semakin haus dan dia mencari kepenuhan di dalam popularitas ini. 他感觉到非常的饥渴，因此借助他的名义，他寻找这个圆满。
Ia fokuskan dirinya untuk mencari uang dan dia mengikuti gaya hidup dalam dunia ini. 他就是专心的赚钱，而且他也是过上这个属世的生活方式。 Di akhir hidupnya, Elvis Presley pernah berkata satu kata, 在他生命的尽头，他曾经说过这样一幅话： saya sudah mendapatkan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. 在这个世界上所拥有的，我已经得着了， Tapi aku sangat kesepian. 但是我感觉到很虚空， Aku sangat kesepian. 我真正的很虚空。 Di mata dunia dia memiliki segala-galanya. 在世界的眼里，他拥有的一切， Tapi kita bisa melihat hatinya tetap kosong. 但是我们能够看到他的心灵仍然是虚空。 Elvis Presley tidak pernah datang kepada Tuhan ketika dia merasa hatinya kosong. 当 Elvis Presley 感觉到饥渴的时候，他从来没有来到上帝的面前。 Dan ia mengakhiri hidupnya dalam kehampaan yang begitu dalam. 结果他以那个虚空的心态来结束自己的生命。 Hannah Brecher ketika dia merasa haus, dia datang kepada Tuhan dan ia menemukan air hidup. 当哈拿他感觉到饥渴的时候，他来到上帝的面前，因此他得到了活水。 Elvis Presley juga ketika dia merasakan haus yang sama, 当 Elvis Presley 他感觉到同样的饥渴的时候， tapi ia mencarinya di dunia ini. 但是他正在这个世界上寻找， Dan kita lihat ia tetap dalam keadaan yang kering, yang kosong. 因此我们能够看到他仍然在枯干的情况之下。 Malam hari ini, 今天晚上， Mazmur 42 ayat 2 mengingatkan kita. 诗篇第42篇第2章提醒我们每个人， Seperti rusa merindukan sungai yang berair, 就像好像如鹿切慕溪水， demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. 我的心也切慕你。 Pertanyaan yang sederhana, 一个很简单的这个问题， tapi ini sangat pribadi. 但是真正的很奥秘。 Bapak Ibu, 亲爱的弟兄姊妹们， ketika jiwa kita merasa haus, 当我们的心灵感觉到饥渴的时候， ketika kita dalam masa pergumulan, 当我们正在挣扎的时候， kepada siapa kita datang? 我们会来到谁的面前呢？ Mari kita tundukkan kepala. 我们来同心祷告。 Tuhan hari ini tidak menunggu kita kuat dulu. 上帝不在请求我们坚强了之后， Tuhan tidak menunggu kita ini rapi dulu atau beres dulu. 上帝也没有正在等待我们已经准备好的时候。 Tuhan juga tidak menunggu kata-kata yang indah dalam doa kita. 上帝也没有正在等待我们在祷告中有一个优美的词。 Tuhan hanya menunggu kita datang dengan hati yang jujur. 上帝只是等待我们以一个真诚的心来到他的面前。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 神所爱的弟兄姊妹们， maukah engkau datang kepada Tuhan dengan kegelisahanmu? 你是否要带着你的忧虑来到上帝的面前吗？ Maukah engkau datang dengan pertanyaan-pertanyaanmu? 是否你要带着你的问题来到上帝的面前？ Maukah engkau datang dengan air mata? 你是否要带着你的眼泪来到上帝的面前？ Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. 今天上帝的话语提醒我们每一个人， Datanglah kepadaku dengan doa yang sederhana. 我们来到以一个简单的祷告来到上帝的面前， Karena iman yang jujur, Ini- doa akan menumbuhkan iman kita. 因为一个真诚的祷告，因此我们的祷告会变成成长。 Dan dari doa yang bertumbuh ini, 因此，一个成长的祷告， iman kita akan menjadi semakin kokoh di dalam Tuhan. 我们的信心在主里面会更加的坚固。 Ya Tuhan, 神啊， saat ini kami merindukan-Mu ya Tuhan. 这个时刻我们渴慕你， Ajarilah kami untuk datang kepadamu dengan hati yang jujur. 请你教导我们以一个真诚的心来到上帝的面前， Bantu kami Tuhan untuk membentuk doa kami. 神啊，求你帮助我们解决我们的祷告。 Ketika kami tidak tahu harus mengatakan apapun, 当我们还不晓得我们要说些什么， Engkau bentuklah doa kami.
神啊，求你去帮助我们祷告， Tumbuhkan iman kami Tuhan. 求你坚定我们的心，建立我们的信心， Seperti firman-Mu pada malam hari ini. 正如好像今天晚上你的话语， Yaitu seperti rusa yang merindukan air. 就如渴慕溪水一样， Biarlah jiwa kami selalu merindukan Engkau. 好让我们的心灵每一时每一刻都渴慕你。 Ini kerinduan kami Tuhan. 这就是我们的渴慕。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督圣名所求的， Amin. 阿门。